أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلامه على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan meneruskan perbicaraan kita tentang hadis 40, dan hadis yang akan saya ulas pada malam ini adalah hadis yang ke-37. Hadis yang ke-37. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Radio IKIM yang masih dapat lagi saya mempunyai ruang untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya akan bacakan dulu hadis yang ke-37 yang berbunyi, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanat was sayyiat thumma bayyana faman hamma bihasanatin falam ya'mal ha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Saya terjemahkan terlebih dahulu hadis ini daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bermaksud sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan itu dan menetapkan kejahatan-kejahatan itu. Kemudian Allah menjelaskan, barang siapa yang berazam untuk melakukan sesuatu kebaikan, namun dia tidak melakukan kebaikan itu, maka Allah akan menuliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa yang berazam untuk melakukan sesuatu kebaikan, lalu dia mengamalkan kebaikan yang diniatkan itu, maka Allah akan menuliskan untuknya 10 kebaikan, sehingga boleh dipergandakan sehingga 700 kebaikan. Dan begitu juga sekiranya seseorang itu berazam untuk melakukan sesuatu kejahatan, kemudian dia tidak melakukan kejahatan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Dan sekiranya seseorang itu berazam untuk melakukan sesuatu kejahatan, lalu dia mengamalkan kejahatan itu, dia melakukan kejahatan itu, maka Allah akan menuliskan bagi orang itu satu kejahatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hadis yang cuba kita bicarakan pada malam ini secara ringkas adalah satu hadis yang memperlihatkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, betapa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan kebaikan yang seluas-luasnya kepada umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah kehebatan ajaran Islam. Dan ajaran Islam yang akan kita cuba bicarakan pada malam ini adalah suatu ajaran yang sangat agung, yang tidak sekali-kali kita temui di dalam mana-mana ajaran agama-agama yang lain, kecuali di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang kita bicarakan pada malam ini menceritakan kepada kita bagaimana pentingnya niat
tekad dan keazaman apabila sebelum kita melakukan sesuatu kebaikan. Kerana dengan niat yang baik itu semata-mata, belum lagi kita beramal. Hanya dengan niat yang baik itu, niat yang soleh itu pun telah melayakkan kita untuk mendapat ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cubalah kita renung tuan-tuan dan puan-puan, betapa luas, betapa kasihnya Tuhan kepada kita, betapa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat nak menggalakkan kita melakukan sebanyak-banyak kebajikan dan kebaikan ya di dalam tempoh kehidupan kita di dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang pertama daripada pengajaran hadis ini ialah segala kebaikan, kata para ulama, segala kebaikan yang kita lakukan itu, maka kebaikan yang kita lakukan itu pahalanya akan digandakan sehingga 10 kebaikan. Artinya dengan kita berniat untuk melakukan kebaikan, sebagai contoh kita berniat untuk mendirikan sembahyang isyak secara berjemaah, maka dengan berniat itu pun kita telah diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Tetapi bila kita dapat melakukan apa yang kita niat itu, maka pahalanya akan digandakan sehingga 10 kebajikan ataupun mungkin juga lebih, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sebagaimana yang dapat kita baca di dalam ayat Al-Quran, surah Al-An'am ayat 160, Man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha, yang bermaksud barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan digandakan daripada kebaikan yang dilakukan itu. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat melihat bagaimana amalan yang sedikit itu akan dipergandakan oleh Allah, pahalanya, ganjarannya di akhirat kelak. Hanya yang penting kita kenalah ikhlas dalam kita melakukan amalan-amalan tersebut. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, di dalam mengulas hadis ini, para ulama menyatakan bahawa yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, dosa dan maksiat, maka apa sahaja kejahatan, keburukan yang dilakukan oleh seseorang hamba itu, tuktab sayyi'atun min ghairi mudafa'ah. Artinya akan ditulis untuknya satu kejahatan sahaja dan tidak diperlipat gandakan dosa dan balasannya. Berbeza dengan kebaikan, tuan-tuan. Kalau kita buat kebaikan, dipergandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kejahatan tidak dipergandakan, akan diterima balasan sesuai dengan apa yang seseorang itu lakukan. Inilah yang menunjukkan bagaimana ihsannya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Sesuai, tuan-tuan dan puan-puan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh kita rujuk di dalam surah Al-An'am ayat 160, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Yang bermaksud, dan barang siapa yang melakukan sesuatu kejahatan, sesuatu dosa, maka dia tidak akan dibalas melainkan dengan apa yang dia lakukan, dan mereka sekali-kali tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keindahan dan keadilan dan rahmat yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada kita, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kehidupan ini kita perlu banyak melakukan berbagai-bagai amalan kebaikan, kerana semua amalan-amalan kebaikan itu akan digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, di dalam mengulas hadis ini, para ulama mengatakan, sebagai tambahan, para ulama mengatakan sesuatu benda yang tidak baik itu, sesuatu benda yang dianggap dosa dan maksiat itu, dosanya, keburukannya akan menjadi lebih besar, keburukannya akan menjadi lebih parah sekiranya keburukan itu kita lakukan di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti bulan-bulan haram, bulan-bulan haram di dalam Islam, ataupun kita melakukan kejahatan itu di dalam bulan Ramadan sebagai contoh. Jadi melakukan maksiat di dalam bulan Ramadan itu, dosanya, keburukannya, bala bencananya lebih besar lagi di sisi Allah berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, bulan yang kita lalui pada setiap hari, pada setiap tahun ini adalah penting. Kalau kita sedang duduk di dalam bulan Ramadan, atau di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, atau kita duduk pada hari yang dimuliakan oleh
Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh hari Jumaat, maka keburukan yang kita lakukan pada hari itu kata ulama lebih besar berbanding dalam hari-hari yang lain. Pendek kata tuan-tuan dan puan-puan, kita kena pastikan yang paling baik kita pastikan kita sentiasa berada di dalam kebaikan, kita menjauhkan diri daripada kejahatan dan kemungkaran, khususnya di dalam bulan-bulan yang dimuliakan di dalam Islam, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, begitu juga di dalam mengulas hadis ini, para ulama mengatakan di dalam bahasa Arabnya, wasayyi'ah min ba'di ibadillah a'zam li syaraf fa'iliha wa quwwati ma'rifatihi billah. Okey, walaupun benda yang jahat itu tetap jahat, benda yang dianggap berdosa itu tetap berdosa. Sebagai contohnya hisap rokok. Hisap rokok ni memang haram hukumnya. Hisap rokok ni memang haram hukumnya. Tetapi kata para ulama, dosa yang dilakukan oleh orang yang lebih banyak ilmunya tentang agama, lebih tinggi ilmunya tentang Allah, maka dosa yang dilakukan oleh orang seperti ini adalah lebih besar, kata para ulama, adalah lebih parah, adalah lebih ketara berbanding dengan dosa itu dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Kerana itu menunjukkan ilmu itu, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu itu adalah penting kerana dia adalah kunci ke syurga, jalan ke syurga. Tapi kita jangan lupa, jangan kita rasa seronok dengan sebab ilmu yang banyak. Dengan sebab ketinggian ilmu yang kita miliki, dengan sebab ketinggian ilmu yang kita miliki, kelebihan yang Allah berikan kepada kita, maka begitulah juga seandainya kita melakukan satu kesalahan, kita melakukan kesalahan dalam keadaan kita berilmu, dalam keadaan kita mempunyai ijazah sarjana muda syariah, dalam keadaan kita mempunyai ijazah doktor falsafah pengajian Islam. Jadi dosa yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini, kata para ulama, a'zam, lebih besar lagi berbanding daripada orang-orang yang pengetahuannya cetek tentang ilmu agama. Kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan, adalah penting apabila kita, pengajaran dia apa yang saya nak sebut, apabila Allah memberi ruang untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan, menambahkan ilmu agama, maka penambahan ilmu agama itu sepatutnya menambahkan juga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita lebih insaf, lebih sedar, lebih membanyak-banyakkan lagi kebaikan disebabkan kelebihan-kelebihan tersebut yang Allah berikan kepada kita. Ini juga satu perkara yang perlu kita ambil perhatian sebagai seorang Islam, insya-Allah. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut perkataan man hamma. Perkataan hamma tu apa? Hamma itu adalah perkataan Arab. Hamma tu bukannya bermaksud lintasan hati, bukan. Hamma itu bukan bermaksud apa yang terlintas di dalam hati kita yang disebut khatir dalam bahasa Arab. Hamma ni artinya kita bernekat, kita berazam, kita bertekad. Artinya nekat, tekad, keazaman, our will to do something, al-iradah kata ulama, keazaman. Jadi tekad dan keazaman ni ada kelebihannya dalam konteks pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Itu yang dijelaskan oleh hadis ini, di mana Nabi SAW menyatakan di dalam hadis ini, barang siapa yang bertekad untuk melakukan sesuatu amalan yang baik, tetapi akhirnya dia tidak jadi buat. Dia dah berniat sangat pada malam tu untuk pergi sembahyang isyak di masjid. Tetapi atas sebab-sebab tertentu, mungkin dia sembahyang isyak tu dekat rumah sahaja sebagai contoh. Tak kisahlah dia berniat untuk bersedekah, tapi dia tak jadi. Jadi dengan sebab wujudnya tekad dan nekat itu, katabahallah indahu hasanatan kamilatan. Maka dengan sebab niatnya itu, dengan sebab keazamannya itu sahaja, belum buat lagi, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menuliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna, artinya pahala dia dah dapat hanya dengan semata-mata memasang niat untuk melakukan kebaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah salah satu daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat-sangat besar kepada kita semua, supaya kita selalu
selalu menghadirkan di dalam jiwa kita keazaman, tekad, keinginan untuk melakukan kebaikan. Kita kena tanam dalam perasaan diri kita dalam untuk membantu saudara-saudara Islam kita di Gaza, di Palestin, di Selatan Thailand, di mana kita kena ada keazaman. Itu pun boleh mendatangkan kebaikan, pahala kepada kita. Jadi itulah adalah kebaikan. Kenapa dia mendatangkan pahala? Kerana kata para ulama ada satu kaedah. Para ulama mengatakan wasababul khair. Jadi bila kita dah bertekad, untuk melakukan satu kebaikan, kita telah berniat untuk melakukan satu kebaikan. Jadi niat itu dianggap sebagai wasilah untuk menyampaikan kita kepada kebaikan. Jadi wasilah untuk menyampaikan kepada kebaikan itu dianggap satu kebaikan, kata para ulama. Sebab tu para ulama mengatakan sababul khair. Apa saja perkara-perkara yang menjadi sebab untuk mendatangkan kebaikan pada hidup kita. Contohnya kita berniat untuk buat benda, itu menjadi sebab kita nak buat kebaikan akan datang, maka itu juga dianggap sebagai kebaikan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sebagai contohlah untuk rakyat Malaysia, kalau bagi yang masih bujang, kena niat di dalam hati dia untuk berkahwin, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meramaikan lagi umat Muhammad. Bagi yang berhutang sebagai contoh, mesti dia berniat untuk membayar hutangnya misalnya. Bagi yang telah menjadi suami dan isteri, memang dia kena ada niat dalam hati dia untuk menunaikan hak-hak isterinya dengan sebaik-baiknya. Bagi isteri juga mesti pasang niat itu di dalam kehidupan kita. InsyaAllah dengan niat yang baik itu telah pun mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kaitan ini juga tuan-tuan dan puan-puan, ada satu ucapan yang datangnya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Okey, di mana Abu Darda berkata, man ata firashahu wa huwa yanwi an yusalliya fil lail faghalabathu aynahu hatta yusbih kutiba lahu ma nawa. Di mana Abu Darda mengatakan, barang siapa yang datang ke tempat tidurnya lalu dia berniat, dia berazam untuk melakukan sembahyang tahajud pada malam harinya. Dia dah pasang niat dah untuk sembahyang tahajud. Dia dah kunci dah jam pukul 5 pagi sebagai contoh. Lalu dia dikalahkan oleh matanya, tetapi malangnya dia tidak bangkit sembahyang tahajud kerana mungkin terlalu mengantuk, terlalu letih. Jadi dia tidak menunaikan sembahyang tahajudnya. Maka kata Abu Darda, dituliskan untuknya pahala-pahala sembahyang tahajud seperti yang telah diniatkan. Jadi di sini melalui kata Abu Darda ini, barang siapa yang berniat sebagai contoh untuk sembahyang tahajud, tapi akhirnya dia tidak dapat melakukan sembahyang tahajud itu kerana sebab-sebab yang di luar jangkaan kehendak Allah, dia letih sangat, sebab-sebab tertentu, maka insya-Allah dengan sebab begitu pahala telah pun dituliskan untuk dirinya dengan niatnya yang soleh itu. Begitulah juga tuan-tuan dan puan-puan bila kita bercakap tentang bab haji terutamanya dekat Malaysia. Kan sekarang ni kita tahu dalam masalah menunaikan haji, queue mungkin panjang, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi. Tapi tak apa. Yang pentingnya bagi mereka-mereka yang belum lagi menunaikan haji, sekurang-kurangnya dia menzahirkan niatnya, azamnya untuk menunaikan haji. Bagaimana? Pertama sekali dengan mendaftarkan dirinya ke lembaga tabung haji. Daftarkan dulu diri dia, tulis dulu namanya, rekodkan dulu nama. Jadi rekod itu pun telah menjadi manifestasi bahawa diri kita benar-benar dah berniat untuk menunaikan haji kalau ada rezeki. Jadi insya-Allah, andai kata kita dipanggil oleh Allah sebelum kita dapat menunaikan ibadat haji, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, dengan barakat kita telah mendaftarkan nama kita ke dalam tabung haji itu untuk meniat, insya-Allah ada kebaikan di situ. Insya-Allah Allah tidak akan murka kepada kita kerana kita telah pasang niat untuk menunaikan haji. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, kata para ulama, di dalam mengulas hadis ini satu ajaran yang sangat unik yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana para ulama mengatakan, itu tadi kita sebut dalam bab kebaikan. Manakala dalam bab kejahatan yang kita sebut as-sayyi'ah dalam bahasa Arab, di mana para ulama berkata, barang siapa yang bertekad untuk melakukan sesuatu kejahatan, misalnya dia bertekad untuk minum arak, dia bertekad untuk melanggan pelacur sebagai contohnya, perkara-perkara yang banyak kejahatan dalam masyarakat kita pada hari ini. Dia bertekad untuk tidak sembahyang, dia bertekad
untuk berlaku curang kepada isterinya, main wanita yang tidak halal sebagai contoh. Jadi dengan sebab dia bertekad begitu, tetapi akhirnya dia tak jadi buat perkara tersebut. Akhirnya dia membatalkan niat-niatnya yang jahat itu. Dia batalkan niatnya untuk mengambil rasuah sebagai contoh. Dia batalkan niatnya untuk membohongi pelanggan bisnesnya sebagai contoh. Jadi dengan sebab dia tidak melakukan kejahatan yang dia dah niat, tapi dia tak jadi buat, kata para ulama, kutibat lahu hasanatun kamilatun, maka akan dituliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri dia apabila dia membatalkan hasratnya untuk melakukan sesuatu kejahatan. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah besarnya rahmat Allah. Begitulah besarnya cara Tuhan nak menarik kita kembali ke jalan yang diridai ini. Sehingga kalau kita meninggalkan sesuatu kejahatan itu, tapi kata para ulama, dan ada satu lagi tambahan dalam satu hadis yang lain, innama tarakaha min jirai. Tapi ada bersyarat. Dia meninggalkan kejahatan itu kerana Allah. Dia tidak jadi minum arak kerana Allah. Dia tidak menjadi mengambil rasuah kerana takutkan Allah. Jadi bila ada niat dekat situ, di situlah kata para ulama, bila dia meninggalkan sesuatu kejahatan itu, maka kejahatan itu, meninggalkan kejahatan itu saja telah mendatangkan dirinya ke dalam pahala. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini menunjukkan kepada kita bahawa apa yang kita sebut sebagai niat, tekad, keazaman, cita-cita yang tersemat di dalam kehidupan kita adalah perkara yang sangat penting kita beri perhatian, kerana dia boleh mendatangkan pahala kepada diri kita pada hakikatnya. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali di dalam bukunya yang sangat-sangat masyhur, Bidayatul Hidayah, kata Imam Al-Ghazali, apabila kita bangkit di waktu pagi, maka hendaklah kita memasang niat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bila kita bangkit waktu pagi, bangkit tidur tu, selepas kita baca doa bangkit tidur, kita mesti berniat pada hari itu untuk taat kepada perintah Allah sehinggalah kita kembali ke tempat tidur semula. Kita mesti berniat dan berazam, pada hari ini aku berazam untuk memenuhkan hidupku pada hari ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku berazam, kita mesti berniat untuk taat perintah Allah, berazam untuk meninggalkan benda-benda yang tidak disukai oleh Allah sepanjang hari ini. Kita kena pasang niat, kerana niat, tekad dan azam itu ada kesan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ada pengaruhnya, ada impaknya terhadap rohani kita, terhadap hidup kita sebagai seorang Islam. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya nak sebut sebagai tambahan. Begitulah macam kita berhutang, sebagai maklumat tambahan kepada sirang pada pendengar. Bila kita berhutang, kita mesti berniat untuk membayar hutangnya. Seandainya kita mati ketika kita belum sempat membayar hutangnya, maka insya-Allah kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita memang berniat nak bayar hutang. Kita bukan sengaja nak lari daripada kawan kita. Jadi dengan sebab kita berniat nak bayar hutang itu, namun ditakdirkan Allah kita mati, maka kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan orang yang berhutang, yang mulutnya manis, macam air tebu tu, tapi memang dalam hati dia tu dah berniat dia tidak mau membayar hutang. Apa tanda dia tidak mau bayar hutang? Senang je tuan-tuan dan puan. Gajinya dah banyak, promotion dah dapat, dah naik pangkat, tapi dia gunakan duit tu untuk membeli kereta yang lebih hebat lagi, untuk menambahkan isterinya misalnya lah. Dia tak fikir untuk membayar hutang. Ini memang tanda orang yang memang tidak ada niat untuk membayar hutang. Orang seperti ini memang tidak dirahmati oleh Allah. Wal-iyazubillah. Kita mesti segeralah mulai saat ini, malam ni, kalau kita tahu, kita kena minta Allah jauhkan diri kita daripada ada sifat bila berhutang sengaja tidak mau membayar hutang, pura-pura terlupa. Jangan kita buat begitu. Jadi buruk akibat dia apabila kita meninggal dunia sini. Jadi pendek kata yang saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti bertekad untuk membuat kebaikan. Kita mesti bertekad untuk membayar hutang kawan-kawan kita kalau kita dah berhutang. Kita mesti bertekad untuk buat apa saja kebaikan yang ada di dalam Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga kata para ulama di dalam mengulas hadis ini lagi. Ini pun poin yang sangat penting. La yu'akhidhullahu ta'ala ala hadithin nafsi wa tafkir bil ma'siyah.
illa iza saddaqa dzalika al-amal. Okey, jadi maksud dia apa? Maksud dia di dalam Islam sebagai rahmat daripada Tuhan. Ini pun tanda kasih kepada Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghukum diri kita berdasarkan kepada bisikan-bisikan hati, lintasan-lintasan hati yang fikiran-fikiran yang negatif, yang buruk-buruk terfikir dalam diri kita, yang terlintas di dalam diri kita. Mungkin kita terfikir ketika kita sedang ada satu delegasi, kita pergi ke luar negara, mungkin terlintas dalam diri kita untuk minum arak, terlintas dalam diri kita untuk masuk kelab-kelab malam yang ada pertunjukan-pertunjukan yang tak senonoh misalnya, terfikir dalam hati kita. Jadi kata para ulama, bisikan-bisikan begitu yang jahat lah kita kata yang ada dalam diri kita. Kita sebagai manusia, kita lemah, begitulah hakikat diri kita ni, kita tahu. Bisikan-bisikan jahat yang terlintas dalam diri kita itu diampunkan oleh Allah. Allah tak hukum kita, nasib baik tuan-tuan, kecuali ataupun sampailah kita menterjemahkan niat-niat yang jahat itu ke alam yang nyata. Sampailah kita buat. Selagi kita tak buat, insya-Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mengampunkan dosa kita. Tuhan tidak akan menghukum kita. Jadi benda-benda yang bersifat lintasan hati yang jahat ini tidak dihukum oleh Allah sehinggalah kita melakukan perbuatan itu. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, perlu juga saya sebut dekat sini, walaupun tidak dihukum oleh Allah, tetapi lintasan jahat ini sebenarnya tidak baik. Kita kena istighfar daripada Allah. Kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia mengatakan dalam kitabnya, antara perkara-perkara yang penting kita bertaubat kepada Allah, apa dia? Kita perlu bertaubat kepada Allah daripada apa? Daripada lintasan-lintasan jahat yang bermain di dalam jiwa kita. Kadang-kadang ni kita terfikir benda yang tak baik, terfikir nak buat benda-benda maksiat. Jadi kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, jadi lintasan-lintasan jahat ini walaupun tak dihukum oleh Allah, tapi kita kena bertaubat kepada Allah kerana kotornya pada saat itu fikiran kita, kerana kita tidak berzikir pada Allah ketika itu. Itu yang datang fikiran-fikiran yang jahat. Tetapi yang pentingnya, poin yang pentingnya, Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya dia tidak menghukum kita dengan sebab lintasan jahat yang terlintaslah di dalam diri kita sebagai hamba Allah yang serba lemah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan begitu juga sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga di dalam mengulas hadis ini, para ulama mengatakan alal muslim an yanwiya fi'lal khair daiman wa abadan la'allahu yuktab lahu ajruhu wa thawabuhu wa yurawidu nafsahu ala fi'lihi idza tahayya lahu al asbab. Maksudnya antara pengajaran besar hadis ini juga hendak ialah sebagai seorang Islam, hendaklah kita sentiasa terus-menerus memasang niat untuk melakukan kebaikan. Nampak? Itu intention, determination itu penting dalam hidup kita sebagai seorang Islam. Kita hendaklah berniat daripada awal-awal pagi, awal-awal malam. Kita mesti sentiasa memasangkan niat yang baik dalam diri kita. Kerana apa? Kata para ulama, kerana mudah-mudahan dengan sebab kita baru berniat itu pun kita telah mendapat ganjaran pahalanya di sisi Allah. Artinya kita belum buat lagi, kita telah diberikan pahala oleh Allah. Inilah satu kelebihan, satu rahmat, satu peluang besar boleh saya cakap, yang tak patut kita abaikan, kita terlepas pandang dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mulai hari ini mungkin kita boleh di waktu subuh tu, mungkin lepas kita semayang subuh tu, kita dah berniat dalam hati, hari ini saya berniat hendak semayang zuhur berjemaah. Hari ini saya berniat untuk saya memberi salam kepada semua kawan-kawan yang saya temui, sebagai contoh. Hari ini saya berniat untuk melontarkan senyuman manis kepada kawan-kawan saya di pejabat kerana ia adalah sedekah. Contoh yang lain, hari ini saya berniat, lepas asar hari ini saya berniat saya nak membaca Al-Quran. Hari ini saya berniat untuk saya bersedekah dan segala-galanya lah. Jadi elok sangat kata para ulama, kita pasangkan niat, kita betul-betul determine, kita niat nak buat benda tu. Mudah-mudahan dengan niat itu pun telah pun diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan. Dan akhirnya kata para ulama dalam membincangkan hadis ni, para ulama juga mengatakan kenapa dengan sebab kita niat tu pun kita dah dapat pahala. Kata para ulama dalam mengulas hadis ini juga, para ulama mengatakan ikhlas itu
Ikhlas itulah sebenarnya yang menyebabkan sesuatu amalan yang sedikit itu menjadi besar pahalanya kerana keikhlasan yang ada dalam diri kita. Sebab tu kata para ulama, kullama azuma al-ikhlas kullama tada'afa al-ajru wa kathura al-thawab. Kata para ulama, semakin mendalam perasaan ikhlas dalam beramal itu, maka semakin berganda-gandalah pahala dan ganjarannya di sisi Allah. Pendek kata, semakin mendalam perasaan ikhlas kita dalam melakukan apa saja amalan, sekecil mana pun, maka semakin besarlah ganjarannya. Begitulah juga tuan-tuan dan puan-puan sebaliknya. Kalau perasaan ikhlas itu amat kecil, maka mungkin amalan itu besar, tetapi ganjaran pahalanya tidak sebegitu besar. Jadi amalan pahala, balasan di sisi Allah ni amat-amat berkait dengan nilai ikhlas yang tersemat di dalam lubuk hati kita. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Islam ini, amalan-amalan yang tersembunyi daripada orang ramai, seperti amalan sembahyang tahajud di waktu malam, amalan bersedekah, amalan yang orang tidak lihatlah, bersedekah, sembahyang tahajud dan sebagainya. Amalan-amalan yang tidak dapat dilihat oleh pandangan orang ramai ini biasanya boleh mendatangkan pahala yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nilai-nilai keikhlasan itu amatlah terselah di dalam amalan tersebut. Jadi ini juga adalah salah satu daripada poin ataupun kesimpulan yang dirumuskan oleh para ulama, iaitu mana-mana amalan di dalam Islam walaupun dia kecil, tetapi dengan sebab keikhlasan yang tersemat di dalam hatinya, mendalamnya rasa ikhlas itu, maka ia akan melipat gandakan lagi ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin itulah serba sedikit secara ringkas beberapa poin-poin yang penting yang dapat kita pelajari pada malam ini daripada hadis tersebut. Yang pentingnya sentiasa sematkan keazaman dan niat untuk melakukan berbagai kebaikan di dalam hari-hari yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pahala yang banyak di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya ingat mungkin setakat itu dulu yang dapat saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta ampun dan maaf atas apa-apa kesilapan dalam penyampaian saya ini. Yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.